Kerajaan perkenalkan 4 teras utama dalam dasar awan negara. Rafizi dakwa Lim Sian Si hanya cuba pengaruh pemikiran pengundi. PAS nafi meroyak akibat kekalahan dalam PRK Mahkota. Nur Jazlan dakwa orang Melayu tidak kisah hasutan Ahmad Zahid. DAP Johor sifatkan PH seperti pakar bedah untuk BN. Najib akui wang derma Arab untuk tujuan politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Kilah dalam Netstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan memperkenalkan dasar awan negara yang memberi penekanan terhadap 4 teras utama. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata teras berkenaan adalah inovasi dan kecekapan perkhidmatan awam, daya saing dan pertumbuhan ekonomi, memacu pengembangan ekonomi dengan membolehkan perniagaan mengukuhkan kepercayaan pengguna serta keselamatan data dan pemerkasaan rakyat melalui keterangkuman digital. Beliau berkata teras pertama membabitkan usaha kerajaan madani meningkatkan aspek inovasi dan kecekapan perkhidmatan awam, manakala pemanfaatan teknologi awam membolehkan kerajaan menyasarkan pemodenan operasi, memupuk penglibatan rakyat serta penyelaras penyampaian perkhidmatan awam. Kedua, kerajaan juga mahu menggalakkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pengembangan ekonomi dengan membolehkan perniagaan, terutama perusahaan kecil dan sederhana serta syarikat pemula niaga memanfaatkan teknologi awan untuk inovasi, kecekapan operasi dan akses ke pasaran global. Menjelaskan selanjutnya, Datuk Seri Anwar berkata, aspek ketiga menyentuh komitmen kerajaan untuk mengukuhkan lagi kepercayaan pengguna dan keselamatan data, termasuk mewujudkan rangka kerja dan protokol keselamatan yang teguh demi melindungi data sensitif serta infrastruktur kritikal dalam persekitaran awan, awam dan swasta. Bagi teras keempat, kerajaan akan memperkasa rakyat melalui keterangkuman digital dan pendekatan akan berasaskan rakyat serta inklusif menggunakan teknologi awan untuk meningkatkan akses serta kecekapan perkhidmatan awam yang mengutamakan digital. Pempengaruh media sosial Lim Sian Si tidak boleh menggambarkan secara menyeluruh isu 1MDB ketika berbahas. Sebaliknya, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, Lim hanya cuba mempengaruhi pemikiran pengundi Melayu. Kenyataan itu dikeluarkan Rafizi ketika bersemuka dengan Lim Sian Si dalam siri podcast Yang Bakar Menteri bersama Lim, identiti lain bekas Timbalan Pengarah Komunikasi Strategik BN, Eric C. To, ketika Najib Razak menjadi Perdana Menteri. Rafizi berkata Lim mempunyai ramai pengikut daripada kalangan pengundi Melayu, malah lebih ramai berbanding sesetengah pemimpin UMNO. Malah beliau mempersoal pengendali Facebook Najib itu menyebarkan maklumat salah dan mempertahan sesuatu yang tidak dapat dipertahan. Sebanyak 4.5 bilion US dollar dana syarikat pelaburan negara itu didakwa disalahguna. Bagaimanapun, dalam podcast berkenaan, Lim Sian Si berkata beliau akan terus mempertahankan Najib yang dipenjara dalam kes SRC International. PAS memberi maklum balas tidak berada dalam penafian kerana gagal memenangkan PN di Mahkota minggu lalu. Ketua Penerangan PAS Pusat Fadli Syahari akui tidak meroyan apabila kalah dalam sesuatu pilihan raya, sebaliknya membuat kajian dan proses pasca nilai bagi mencari kelemahan yang ada. Bagaimanapun, beliau tidak mendedahkan dapatan daripada proses tersebut kepada umum atau media massa. Sebelum ini, Puat Zarkashi mendakwa Parti Pembangkang Terbabit berada dalam penafian ekoran kekalahan di Mahkota pada Sabtu lalu. Memetik sikap ditunjukkan pengerusi PN Muhyiddin Yassin yang berlapang dada serta Presiden Gerakan
Dominic Lau yang menunjukkan kebimbangan terhadap pola pengundian orang Melayu PAS mengambil sikap berbeza. Kata Muhammad Puad, para pemimpin PAS berdiam diri manakala portal rasmi parti itu menganggap keputusan PRK Mahkota tidak akan memberi kesan kepada PN di peringkat nasional. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Nur Jazlan Mohamad berkata undi Melayu meningkat pada PRK Dun Mahkota Sabtu lalu jelas menunjukkan ada perubahan yang semakin positif. Malah sokongan besar orang Melayu di Mahkota juga membuktikan orang Melayu juga sudah tidak termakan dengan tohmahan dan fitnah terhadap Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan yakin dengan keikhlasan perjuangan Melayu Islam beliau. Katanya di laman Facebook, ia amat jelas pengundi Melayu sudah melihat semula UMNO sebagai satu-satunya parti yang masih memikul tanggungjawab besar dalam menjaga kepentingan bangsa dan agama. Nur Jazlan berkata lebih membanggakan calon UMNO turut mendapat undian tertinggi di semua saluran orang muda. Katanya angka undi Melayu yang menyokong UMNO melonjak, bertanda kuat kepercayaan yang terhakis sebelum ini mula pulih. Jelasnya meskipun undi Cina turun, beliau mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada DAP, terutamanya Ahli Parlimen Keluang Shu Qi yang bekerja keras berkempen. Pakatan Harapan disifatkan sebagai pakar bedah oleh pemimpin DAP Johor kerana telah menyelamatkan Barisan Nasional sehingga mendapatkan sokongan semula rakyat di PRK Mahkota. Ahli Jawatankuasa DAP Johor Dr. Bu Cheng Hao mendakwa pada PRK itu lebih 14,000 daripada 27,995 undi diterima calon BN Syed Hussein Syed Abdullah adalah dari penyokong PH. Bu yang juga bekas adun Skudai menegaskan tiada keperluan PH meminta maaf kepada BN dan UMNO seperti yang digesa ahli MKT UMNO Nur Jazlan Mohamad. Beliau mendakwa salah urus ekonomi dan rasuah semasa pemerintahan Barisan Nasional UMNO telah merosakkan negara. Menurutnya, keadaan itu boleh diibaratkan pesakit kencing manis tenat memerlukan pembedahan amputasi sebelum keadaan gangren pada jari kaki menjadi lebih mudarat. Terdahulu, Nur Jazlan meminta PH memohon maaf secara terbuka kepada UMNO atas segala tohmahan, tuduhan dan persepsi yang didakwa dicipta sejak berdekad lamanya. Mahkamah Tinggi diberitahu Najib Razak menggunakan wang derma Arab untuk tujuan politik, bukannya untuk kesenangan peribadi. Peguam Syafi Abdullah berkata, ia bertentangan dengan patologi rasuah bahawa seseorang mengambil wang dan membelanjakannya untuk kepentingan orang ramai. Peguam itu memberitahu Najib tidak membeli pesawat peribadi atau belanja semua orang dengan champagne di bar. Ditanya oleh Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira sama ada beliau mempunyai kuasa undang-undang untuk menyokong hujahnya, Syafi berkata ia adalah kesimpulan fakta kerana kes 1MDB Najib adalah tanpa pendahulu. Beliau berkata ia adalah satu perkara yang mahkamah mesti membuat penemuan fakta. Timbalan Pendakwa Raya TPP Kamal Bahrin Omar memberitahu mahkamah bahawa pihak pendakwaan hanya bimbang dengan fakta bahawa wang yang didakwa masuk ke dalam akaun Najib datang daripada hasil haram. Seorang lagi TPP, Ahmad Akram Garib berkata sama ada Najib menggunakan wang itu untuk tujuan politik atau kepentingan peribadi adalah tidak relevan asalkan ia digunakan untuk kepentingannya. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.